Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fil fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali as-salihah fasatakuna fitanun ka qit'il layl muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Muslim. Satu hadis yang agak panjang lah. Maksud panjang tu ada 2-3 ayat digabungkan dalam satu hadis. Satu sahabat nama Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW mengatakan bahawa Badir maknanya segera. Sari'u sama. Sebab tu kami kat Mesir sana kalau awal lagi lah kata, main pejabat awal lah contoh. Orang Mesir kata Lisa Badri, awal lagi. Maknanya cepat. Mana sampai cepat daripada waktu. Walaupun bahasa tu bahasa pasar, ami, tapi sebenarnya ada dia punya sandaran dia dalam bahasa Fusha. Badir maknanya awal, segera. Jadi Nabi suruh kita bersegera melakukan amal soleh. Sihat jangan tunggu sakit, muda jangan tunggu tua, masa lapang jangan tunggu dah sibuk, ya. Masa kaya jangan tunggu sampai habis harta nak sedekah. Masa kaya tak ingat nak sedekah, dah miskin baru teringin nak sedekah. Masa muda badan sihat, lutut okey, tak main masjid, dah kena kerat kaki baru gaduh nak pergi masjid. Masa mak bapak duk ada, tak teringin nak buat baik, tak teringin nak jenguk, tak teringin nak tanya khabar. Dah tak ada orang tua barulah heboh. Kalau orang tua ada, kalau buat apa duk cerita benda tak ada. Ya, macam kita lah ni lah kan. So tuan-tuan lah, saya lah duk sembang anak murid. Saya dulu masa muda, duk sembang tu. Kan, kalau main badminton tu sembang anak murid, aku dulu masa muda, cerita masa muda dulu. Masa muda nak buat apa benda dah lepas. Ya, jadi Nabi suruh segera, jangan tangguh, jangan tunggu. Sebab tu sebagai seorang Islam ni dia tak ada istilah boring. Ni saya nak sentuh tuan-tuan, minta maaf. Banyak sangat dah dalam Facebook, dalam WhatsApp kita, dalam status tak kira lah macam-macam. Banyak budak muda kita ni dia status tambah time PKP ni kan, raya tak boleh balik, saya pun tak boleh balik Tepin. Tepin pun tak boleh masuk lah. Esok malam ni lah nak pergi balik Isat lagi, nak hambat balik Isat, nak pergi hantar barang. Esok tak boleh masuk lah, sampai raya sampai sudah 20 bulan pun boleh masuk lah. Tu pun tak tahu cerita kan. Time PKP ni kita kata lah tak boleh buat tu, boring, tak tahu nak buat apa. Pasal tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh lepak kedai mamak, tak boleh sepi balik garden, tak boleh nak. Tuan-tuan, sebagai seorang Muslim, orang Islam, dia tak ada istilah boring tu, tak ada. Tak ada. Itu kena bubuh dalam kepala kita, kena set dalam kepala kita. Kenapa saya kata tak ada istilah boring? Sebab orang Islam ni banyak kerja. Bila kata orang Islam, kok mana pun dia ada kerja.
Munasabah tak ada kerja walaupun pencen. Pencen ustaz kerja apa ni? 65 lah. Pencen wajib dah, kontrak pun tak boleh lah 65. Kan? Tak boleh sambung kontrak lah. JPJ pun tak terima, universiti pun tak terima. Tak laku lah. Kita nak buat kerja apa ustaz? Banyak kerja kita. Ya. Apa kata Hasan Banna, al-wajibat aksaru minal awqat. Tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim ni lebih banyak daripada masa yang Tuhan peruntuk pada kita. So kalau kita rasa kita tak ada kerja nak buat, maknanya kita bukan seorang Muslim yang sebenar. Kita tak tahu tugas sebagai seorang Islam tu apa. Tak tahu nak buat apa. Munasabah tak tahu nak buat apa. Ya, rumah tak basuh lagi, tu ayam tak masuk reban lagi, itik berak rumah orang rata-rata. Ya. Kereta tak lak lagi, rumah tak sapu, kain baju tak basuh. Tu cara rumah kita. Yang kita pula tu semayang dak, wirid dak, mengaji dak, ilmu apa pun tak tahu, tauhid tak ke mana, fiqh tak ke mana, tasawuf tak ke mana, tafsir hadis jauh ke laut. Ke laut. Boleh kata tak tahu buat apa. Munasabah. Tuan-tuan cuba tengok tokoh-tokoh hebat dunia ni. Tak usahlah kata ustaz, ulama je. Tengok tokoh dunia pula. Apa Bill Gates kata? Bill Gates yang kaya baru lepas bercerai dengan bini dia semalam. Keluar berita. Couple yang paling kaya dalam dunia. Aset beratus bilion. Cerai. Ingat duit banyak, bahagia hidup. Tak juga. Cerai juga. Bill Gates dia pernah kata, kalau kita tahu apa kita nak buat hari ni, dia kata. Tu motivasi orang-orang yang hebat ni kita baca. Bill Gates kata, kalau kita tahu apa kita nak buat hari ni, breakfast pun tak sempat, dia kata. Mana kalau kita susun jadual kerja kita tu, nak buat apa lepas ni, nak buat apa kita atur masa kita kerja kita ke betul, nak makan lepak-lepak pun tak ada masa. Sebab tu orang kaya bukan macam kita. Kita lepak kedai kopi sampai berjam-jam. Main dam sampai 12 papan sepagi, petang lain, malam lain. Main game lagi. Orang kaya mana ada masa macam tu? Orang politik yang hebat-hebat mana ada masa macam kita? Ulama hebat-hebat mana ada masa kita? Saintis, profesor universiti mana ada masa macam kita? Dia orang banyak kerja. Pasal apa? Dia atur masa dia. Sebab tu dia jadi hebat. Pejuang-pejuang Islam seorang tu macam Abid Liu ada masa macam kita main game. Ada tengok Abid Liu main game ke, main TikTok ke, ada? Tak ada. Sebab tu dia hebat, dia kaya-kaya. Betul kita salah orang Ta'ala pasal apa aku miskin. Salah ke Tuhan juga pasal apa miskin. Pasal apa hidup tak bahagia, pasal apa tak jumpa jodoh yang baik. Kita tu pekelah mentong, semayang dak, puasa dak, nak cari jodoh yang bagus. Nak main-main mana? Saya sebut dah itu. Kalau kita nak cari pasangannya baik, kita tu jadi kalau lelaki jadi bakal suami yang baik. Kalau kita jadi perempuan bakal jadi isteri yang baik. Kita nak dapat menantu yang bagus, kita tu jadi pak mentua bagus ke tak? Tu soalan. Oh tak bagus, banyak tak bagus, repair lah, repair. Bukanlah saya ni penyokong kuat Hamka, tapi Hamka punya kata-kata ni banyak yang menarik perhatian saya. Contoh dia kata, banyak orang pergi jumpa tok-tok guru, minta doa kat tok-tok guru, dia kata. Minta doa kat ustaz-ustaz, Pak Kiai. Sebab dia kata Pak Kiai ni bagus, orang rajin semayang. Yang dia tak rajin semayang, sebab tu minta Pak Kiai doa untuk dia. Dia kata, kenapa yang orang tu sendiri tak jadi Pak Kiai? Tak usaha tingkatkan diri dia dengan ilmu, tingkatkan diri dia dengan amal, supaya dia naik jadi level jadi Pak Kiai, doa dia makbulkan. Kena sampaikan agama dia pun dia harap orang lain buat untuk dia. Time masa-masa macam ni nak buat status boring. Boleh kata boring bang. Berapa ribu hadis nak kena hafal kita ni. Sekarang saya dah jadi orang mengaji ni. Sepatut satu hari kena baca 100-200 hadis. Imam Muslim satu hari musafir dengan tok guru dia Bukhari. Jadi orang lain dah tidur dah. Naik musafir pada naik unta bukan macam kita naik kereta. Kita naik kereta boleh no. Dulu musafir lagi naik unta. Bukan senang, penat. Orang malam-malam merluh ha. Bukhari dah dia duduk depan rumah api, dia ambil kayu, dia contin atas pasir tu. Muslim dia tengok apa benda Bukhari dia buat.
kacau. Hormat Tok Guru. Esok tanya, Syekh, malam tadi buat apa? Saya nak tengok pukul berapa tidur. Aku pun tak tahu tidur pukul berapa. Buat apa malam tadi? Aku revision balik hadis, refresh, recall balik. Dia pergi tanya pula, berapa hadis Syekh recall semalam? Malam tadi recall berapa hadis? Adalah 30,000. 30,000 sementara nak tidur. Kita berapa hadis baca agak sehari? Suruh selawat 1,000 pun mampu tak buat. Astagfirullahalazim. Selawat 1,000 sehari, saya rasa tak sampai 10 minit pun. Tuan-tuan ambil tasbih, cuba try buat selawat 100. 100 tak sampai seminit selawat. Boleh buat, tak buat kita. Lepas tu duk gaduh kenapa Tuhan tak rahmati aku, kenapa Tuhan tak bagi aku tenang jiwa. Salah ke Tuhan juga. Ni bulan Ramadan ni tuan-tuan, lagi 7 hari nak raya. Ni Khamis lah ni, mana Khamis depan raya dah. Ramadan. Tak sampai seminggu. Ada masa berbaki pada kita. Tuhan bagi offer pada kita. Peluang banyak tu pada kita. Paling mudah ibadat ni wirid lah. Tak ada lah teruk. Kalau semayang tu nak ambil semayang juga. Nak menghadap kiblat. Kita pula rumah macam saya pun kentut selalu. Saat-saat batal semayang. Saat-saat batal semayang. Nak pegang Quran pun payah. Wirid je. Ambil tasbih wirid. Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Amal soleh. Banyak boleh buat. Baca hadis ni, YouTube berlambak hadis-hadis Tok Guru tu sekarang. Kalau Tok Guru Mesir kalau tak faham bahasa Arab, Tok Guru Melayu pun berlambak. Ambil satu hari satu hadis, ambil fadilat. Oh, Bukhari punya hadis macam ni, maksud dia ni. Tak, kita tak buat. Boleh up status, boring, tak tahu buat apa. Tuan-tuan, kalau kita orang Islam boleh up status macam tu, mana kita tak faham tugas kita sebagai seorang Islam. Belum kira lagi sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua kampung, sebagai seorang ketua imam, sebagai seorang warga kampung, komuniti kampung, jiran. Cek tak jiran kita? Dah pernah pusing dah kota lama ni berapa orang tak makan buka puasa hari ni? Pernah cek? Tak pernah. Saya tadi baru sempat tanya kawan office mate. Lama tak jumpa. Biasa saya mengajak dia main office mate. Sembang-sembang ustaz, kawan kita dah uzur. Nak minta pencen dah. Allahu Akbar. Saya kata dah berbulan cerita kita tak tahu. Satu office tak tahu. Boleh kita dah ambil dada ke kita orang Islam bang? Kita dah ambil dada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi ni kalau dia semayang jemaah ni 3 waktu tengok sahabat tu tak ada je, dia cek tengok siapa tak mai hari ni. Tak mai je pergi tanya, siapa dia kawan kita tu tak mana mai tak. Kalau kata uzur tak tunggu dah, Nabi tak tunggu dah, pergi ziarah terus. Kita nanti tu lah. Saya lah. Kawan masuk hospital ustaz, tak apa lah, minggu depan. Tak ada minggu depan, arwah. Berapa kes dah jadi macam tu. Tak apa lah nanti lah. Sakit lah, minggu depan lah. Kita kan. Tapi dah jadi ustaz, Tok Guru apa macam tu kan. Nak tiru Nabi macam mana. Nabi dengar je sahabat sakit, Nabi tak tunggu lah. Allah SWT kan. Ada kes satu orang ulama. Nak cerita level ulama dulu lah. Dia ni ahli sufi. Ahli sufi bukan orang kaya, orang miskin. Ada kedai sekok. Ni kawan rapat satu orang pun orang baik juga. Jadi kawan ni sakit. Dia pun selalu ziarah sakit. Orang sakit dia sampai satu masa bila dia sihat sikit, dia rasa teringin nak makan. Yalah macam kita lah, bila sakit-sakit tak perlu makan. Tiba-tiba bila dah sihat sikit, dia ada rasa nak makan sedap sikit lah. Terasa nak makan kurma kambing ke apa ke macam tu lah. Jadi kawan ni pun macam tu lah. Bila dah segar sikit lah, dia kata, ish aku teringin nak makan ni lah. Makanan tu mahal lah sikit. Biasalah yang kawan ni tadi orang susah. Tak apalah dia kata. Dia dengar kawan dia kata tadi, besok dia buat main lauk sedap. Yang kawan tu nak teringin. Dah teringin dah semua, dah balik pada hospital, nak keluar hospital. Dia cerita zaman dulu naik kedai. Dulu pada hospital lah. Nak balik naik kedai. Tengok kedai tak ada. Mana pergi kedai? Tak ada. Pasal apa? Jual.
Pasal apa jual? Tuhan nak makan lauk orang itu, aku jual kedai aku. Allahu Akbar kabira. Adakah kita nak tolong kawan sampai jual kereta? Nak tanya. Nah, saya tanya. Adakah tahap persahabatan kita ni nak tolong kawan kita sampai kita gadai nak tolong kawan kita? Tak ada dalam hidup kita macam tu. Tapi itulah generasi dulu macam tu. Punya ukhuwah Islamiah yang dididik oleh Islam. Itu kawan kata kita nak balik naik apa ni? Kedai hantar dah. Payah apa dia tak? Naik belakang aku. La hawla wala quwata illa billah. Kok belakang. Tak ada susah hati apa pun buat dunia ni. Kita ni kok la ilaha illallah sallallahu. Lauk beras 14 guni kat dapur. Tepung 14 gantang, gula sampai kecil manis minum. Susah hati lagi. Pasal apa? Sebab kita jauh daripada Allah Ta'ala. Tu je mudah. Kenapa kita masih susah hati buat dunia ni? Sebab kita masih jauh dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Tuhan nak Nabi suruh badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah, jangan tunggu. Jangan tunggu sampai sakit, jangan tunggu sampai tua. Jangan sampai tunggu nak mati. Doktor kata, "Bang, tuan minta maaf lah. Buah pinggang out, jantung out, pedih out. Lagi 2 minggu Doktor kata lagi 2 minggu Masa tu lah baru nak sedekah, masa tu lah baru nak pergi masjid, masa tu lah baru nak wakaf sana sini." Nabi kata kalau masa tu baru nak sedekah, bolehlah dapatlah pahala juga. Tapi Nabi kata kalau hang tak sedekah pun orang akan ambil kat kata hang esok. Bang nak mati lah. Lah ni masa kita duduk sihat ni baik-baik. Fasatarakuna fitnatun, dan akan berlaku fitnah. Ada riwayat saya baca dalam ni, dia kata fitanan, saya pun pening kepala. Tapi kalau fitanun maknanya dia jadi isim kana tu, tak apa, mudah. Kalau khabar kana jadi pening kepala, saya nak faham. Mana akan berlaku fitnah? Fitnah ni banyak. Fitnah ni orang Melayu faham fitnah ni tohmah. Lain. Tohmah ni maknanya kita tuduh benda tak betul. Fitnah ni banyak makna. Ada maksud ujian. Sebab tu Quran sebut amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kita, kata-kata kita ni fitnah. Sebab apa? Tuhan tanya esok. Ujian. Ada orang dapat anak banyak seronok. Oh, no, siapa tak seronok anak banyak? Tambah bila nak raya kan? Nak raya ni tengok rumah kereta banyak. Tapi polis mecek juga baik. Tapi Perak tak cek kot. Dia kata polis Perak lah kata. Wallahualam lah. Tapi kalau ada adik anak-anak kita semua belah Kuala, apa masalah? Anak-anak kita belakang seorang duduk sayung, seorang duduk Linggo, apa masalah? Kuala belakang. Balik. Oh, masa tu cukup seronok kita. Jiran kita ada sebiji kereta aja. Anak seorang aja tunggal. Kita 7-8 orang anak. Oh, seronok kita. Lagi seronok masa bergambar. Oh, bergambar tu kita dengan bini kita, anak cucu penuh. Seronok. Memang macam tu, betul. Tapi itu fitnah, Tuhan kata. Pasal apa? Kadang-kadang dengan sebab anak-anak cucu kita ramai ni, kita lupa pada Allah Ta'ala. Kita abaikan Tuhan. Kadang-kadang anak cucu ramai ni jadi fitnah. Sebab apa? Sebab kita biarkan mereka melakukan maksiat. Na'udzubillah. Sebab tu minta maaf lah saya. Bukan nak teguk tuan-tuan. Saya pun sama. Berapa kali kita tanya anak menantu kita semayang tak? Minta maaf saya tanya tuan-tuan. Sensitif Ustaz. Sensitif. Gaji kita boleh tanya. Pangkat kita tanya anak menantu kita. Cuba tanya semayang tak? Panggil cucu. Alung, abah mayang kat rumah. Tanya tak kita? Tak. Sensitif. Sebab bila sebut bab agama ni, sensitif. Fitnah. Apa tanya bab semayang pula? Itu peribadi ya. Dah. Islam bukan isu peribadi. Semayang tak semayang, puasa tak puasa, zakat tak zakat, tutup aurat tak tutup aurat, makan haram tak makan haram, ini bukan isu peribadi. Kita sebagai orang tua kena tegur. Kita sebagai suami kena tegur. Kita sebagai tok ketua tegur.
Tuan-tuan buka dalam Mati Musalli, pemimpin wajib suruh rakyat dia sembahyang. Ni Perak ni, Menteri Besar Perak kena masuk dalam TV dan radio paling kurang, tak pun rakam dia, bukan susah dia boleh rakamnya. 2 minit bukan banyak, 2 minit cukup. Setiap kali lepas sembahyang je, keluar muka. Yum, sila sembahyang. Apa sana? Tak boleh. Jadi pemimpin dunia ni sebelum cerita bab parit, sebelum cerita bab longkang, sebelum cerita bab ekonomi, sebelum cerita bab Covid, nombor 1 pemimpin umat Islam dunia ni kena suruh sembahyang. Kena pastikan rakyat dia ikut Islam. Tu nombor 1. Sebab tu khalifah termasuk dia itu. Iqamatuddin wa siyasatu dunya bih. Tegakkan agama. Nombor 1 tegak agama, kena pastikan rakyat dia sembahyang. Kalau rakyat tak sembahyang, pemimpin tanggung. Sebab apa? Tak suruh. Bukan saya kata ulama sebut, tuan-tuan boleh buka kitab. Mengaji saja Mati Musalli. Semua masjid baca Mati Musalli. Tapi tinggal dalam kitab. Kita rasa kita dah buat kerja. Sebab tu boleh relax. Sebab tu boleh rasa tak tahu nak buat apa. Sebab kita rasa kita dah buat kerja semua. Dah. Kerja Islam kita banyak. Fasatakuna fitanun. Fitnah banyak. Cubaan. Ujian. Dan maksud lain. Maksud fitnah tu benda yang tak bagus. Apa dia? Maksiat. Lah. Tuan-tuan, bila orang tak buat ibadat, saya sebut itu kan, Imam Ghazali sebut jelas. Celakanya hati orang Islam, hati manusia ni, kata Ghazali. Sedap bahasa Ghazali. Celaka. Wailun liqalbin. Celaka bagi hati kita ni, kata. Hati kita ni kalau dia duduk diam macam kotak tisu ni kan, duduk diam itu. Tak usik, duduk diam itu. Tak apa. Tutup elok, tak masuk apa-apa, duduk dia diam itu. Tapi hati kita ni, kata Ghazali, kalau tak masuk ilmu, tak masuk zikrullah, kita tak ibadat, mulut tak zikir, hati tak ingat Allah Ta'ala, dia tak duduk diam. Dia pergi cari benda lain. Tu pergi cari ketum, tu pergi cari dadah, pergi cari dangdut, cari kelab malam, nak seronok, nak bahagia. Sebab dia ingat dengan cara tu dia bahagia. Dah. Bahagia bukan dengan cara layan nafsu. Dah. Tuhan dah sebut dah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat pada Allah, hati akan tenang, dia akan bahagia. Apa? Ingat Allah Ta'ala. Mana? Dengan sembahyang, baca Quran, nuntut ilmu, buat baik pada orang. Ni cuba tengok. Kita tengok drama Melayu. Bila orang muda je, pergi karaoke. Bila orang muda je, pergi dandut. Cuba tu buat filem orang muda pergi masjid. Kan bagus buat drama macam tu. Tak ada. Mana kepala otak pengarah pun tak ada macam ni. Itu bayar cerita. Saya ingat arwah Zulkifli Muhammad, orang kita, orang Kuala, arwah Zulkifli Muhammad. Lepas pelarian atau apa, dia tegur kementerian. Dia kata Kementerian Penerangan ni, orang-orang drama, orang filem ni kena buat filem yang bercorak agama. Kena sedarkan orang melalui filem, melalui drama. Tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan pribadi yang baik, adab yang baik. Tu arwah Zulkifli Muhammad. Orang yang vision dia jauh. Orang cerdik ni, orang yang ada ilmu agama ni, dia punya vision dia jauh. Qaqita'i minal lail, qaqita'i lail muslim. Fitnah tu sampai macam gelap. Tuan-tuan, lalu malam gelap macam mana? Fitnah tu Nabi kata tu macam malam gelap. Kalau maghrib tu nampak lagi kira-kira tu, ni Pak Yub, ni Pak Leman, nampak muka. Mau kalau lepas isyak pukul 11 tu sekarang, blackout, lebuh. Apa pun tak nampak. Makna apa? Kita tak kenal dah bila berlaku fitnah. Malam gelap tu umpama kita tak nampak apa, macam tu juga. Bila fitnah ni kita tak tahu mana hak, mana batil, na'udzubillah. Maka carilah. Maka ada Tok Syekh huraikan maksud Nabi suruh segera tu, segera cari ilmu. Pergi cari tok-tok guru, pergi cari ilmu Quran Sunnah, pergi korek ilmu Tauhid, ilmu sebagainya. Mana? Yusbihur rajulu mu'minan. Yang boleh jadi, Nabi kata, berpagi-pagi seorang kamu Islam dia, mukmin dia, wa yumsi kafira, petang jadi kafir dia. Pagi elok Islam, petang jadi kafir. Wa yumsi mu'minan, petang pula jadi bagus orang Islam, pagi besok kafir.
Sebab dalam bahasa Arab tu gitu, siang dia pagi petang, masuk pagi tu mana lepas pukul 12. Macam kita lah, AM. AM tu mana 12 tengah malam tu sampai pukul 12 tengah hari, tu AM. Petang tu masuk 12 tengah hari sampai 12 malam, tu petang. Sebab tu Mak Saleh kalau jumpa orang pukul 11 malam, good evening. Dia tak kata good night. Good evening. Evening mana petang lagi, dia kata good night mana nak balik dah, nak tidur lah. Tu bahasa orang putih. Jadi Arab pun asal macam tu. Jadi macam mana Nabi kata pagi Islam, petang ni? Sebab akidah dia, fitnah. Na'udzubillah, tambah akhir zaman ni tuan-tuan. Saya lah duduk dalam bidang usuluddin ni tuan-tuan. Pening kepala. Pening. Dalam bidang agama ni yang paling pening usuluddin. Pasal apa? Kami duduk bincang bab akidah. Akidah ni pula yang Islam dengan bukan Islam satu hal dah. Hindu tu kapiak lah. Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi. Tu dah sana. Yang nampak macam Islam ni pula, yang saya cerita hari tu lah, sembahyang tak payah, main niat ya. Jumpa dengan Tuhan tiap-tiap hari tengah malam pula dah, puluh nada pula dah. Dia tak main sembahyang bawah-bawah ni, sembahyang kat atas terus. Tu ada lah, tu passion tu pula. Nama Islam. Macam Syiah. Macam-macam. Ada geng pula main mengaku pula boleh ampun dosa orang pula, bayar RM1 boleh ampun dosa orang. Ada pun ada pengikut. Saya kata macam mana boleh jadi macam tu? Punya jahil umat Islam tentang agama dia sebenarnya. Masa muda tak mau mengaji. Sebab tu ulama letak dulu dah paling korang fardu ain. Sebab tu saya puji tok-tok guru kita dulu. Bukan pasal saya ni pernah lalui disiplin pondok, tutup guru saya orang pondok, saya backup orang pondok dah. Sebab saya dah mengaji di Mesir kan. Saya tengok kawan-kawan yang mengaji tempat lain, dia tak ada budaya macam tanah Melayu ni. Tanah Melayu kita ni, tok-tok guru pondok, tok-tok guru sekolah Arab dulu, dia faham orang Melayu ni nak mengaji Quran pun payah, nak pergi korek tafsir hadis payah. Dia buat 3 ilmu penting: tauhid, fiqh, tasawuf. Dipanggil fardu ain. Tauhid yang paling penting, sembahyang, puasa, zakat, haji. Fiqh. Tauhid penting, kenal Allah Taala, kenal Nabi, kenal kiamat. Akhlak, jadilah akhlak yang baik apa dia, akhlak yang buruk apa dia, tasawuf. So kurang-kurangnya orang Melayu kita dulu dia kenal Allah Taala. Tuhan tu satu, Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan tu tak perlu siapa-siapa. Kiamat tu kita yakin sebab dia panggil sam'iyat, bila Quran kata kita terima. Tak ada masalah orang Melayu kita. Tak ada. Cuma yang boleh pergi ikut geng-geng Haji Ahmad Matahari semua tu, di geng-geng yang tak mengaji. Geng-geng tak mengaji. Ayah saya sendiri pernah, saya duduk di Kuala Kurau masa budak dulu, memang ada ajaran tu, memang dia ada di Kuala Kurau belah utara. Geng-geng yang main niat dia sembahyang. Orang buat haji kat Mekah, dia buat haji kat Penang, balik pulau. Tak haru-hara. Haru-hara punya jahil. Jadi orang tua saya berjaya lah tarik berapa orang. Tapi lama-lama bila dibancuh sikit, lari, pakat lari. Tak apa, akhirnya ada tinggal 2-3 orang, jadilah. Berjaya tarik juga lah. Bila mereka dah mengaji, mereka faham apa yang cerita dalam fiqh, tauhid, mereka tak. Ni pesan semua. Saya pesan semua. Ya. Mula kalau balik banyak-banyak kitab tauhid kita di surau masjid. Panggil tok-tok guru kita yang ada. Ada lagi tok-tok guru kita yang ada ni. Ustaz Jamaluddin ada, kawan-kawan kita lagi ada hebat-hebat yang keluar pondok mana, pergi ngaji. Belajar semua. Ni main pelik-pelik ni. Dia main Qadiani, dia main Bahai. Tu tak kira ideologi ni. Liberalnya, pluralismenya, vandal, hedonism, kira nak seronoknya. Ada main pluralisme, semua agama sama. Tu Nabi kata, betul. Nabi kata tu betul. Tadi elok sembahyang subuh, Islamnya. Main tengah hari dia kata semua agama sama, kapiak balik. Kapi. Bila kata semua agama sama, kapi. Lepas tu kan Zuhur sembahyang balik, Islam balik dah. Lepas tu keluar kan dia kata pasal apa bulan nak haram babi, kapiak balik. Tolak Quran.
Yang kata babi haram tu Quran. Hari ni dah ada anak Melayu yang bertikai kenapa judi haram, kenapa arak haram. Hari tu ada satu orang mai tanya saya, "Ustaz, logik ke kiamat ni?" La haula wala quwwata illa billah. Logik ke kiamat ni? Tu soalan tanya. Bang, mengucap panjang saya kak. Dulu kita kecil-kecil dah belajar kiamat pasti berlaku. Dalam kepala jadi doktrin, tak timbul logik tak logik. Hari ni orang konon-konon dah makin pandai. Keluar universiti ramai. Baca buku banyak. Tapi ilmu tak ada. Akal tak ada. Dia kata logik ke kiamat? Pasal apa saya kata tanya macam tu? Tak, dulu lah zaman Nabi dulu dia kata mungkinlah kiamat tu logik. Zaman Nabi logik. Pasal apa? Zaman Nabi tak ada apa pun. Orang naik unta ya, bukan ada kemajuan apa. Lah ni dah canggih dunia. Bangunan macam-macam, universiti ada, highway ada. Semua ada. Takkan Tuhan nak bagi lingkup dah cantik-cantik? Dia fikir kata. Saya kata, bang, belajar balik sifat 20. Ada belajar Ustaz? Ada. Buka balik maksud Allah. Saya ambil masa 2 minit lagi tu. Saya pun nak balik. Allah lafzul jalalah tu maksud apa? Ismun ala zati wajibal wujud. Kalimah Allah itu ialah isim nama bagi zat wajibal wujud. Mana? Mustaghnin an kulli ma siwah. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Dia buat alam ni bukan dia nak tengok alam tu bagus tak bagus. Bukan macam kita. Tuan-tuan beli kereta, kak beli kereta, tak usah beli kereta lah, kak beli tudung lah. Beli tudung. Nah, kita rasa comel dah, beli sampai 200. Tengok kawan beli tudung RM50, lagi comel benda tu. Geram dah. Geram, rugi. Dah lah kain tak apa elok, tak apa lawa pula. Mahal pula tu 200. Kawan beli RM50 je. Dengan lawa ada branded Ariana apa? Ariana lah, apa tak kira lah. Mawar ke Mardah ke aku pun tak tahu lah, macam-macam brand dah. Kita apa brand pun tak ada. Cak ayam je apa kena tipu. Allah ruginya. Geram. Pasal apa? Sebab kita ada untung rugi. Yang ada untung rugi ni manusia. Sebab tu nama kita hamba. Allah Ta'ala dia tak ada untung rugi. Siapa yang faham untung rugi ni? Hindu. Sebab tu Hindu dia tak percaya Tuhan satu. Dia ambil daripada Majusi. Majusi ni percaya 2 Tuhan asal, Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Sebab orang Majusi tak boleh terima Tuhan sama buat alam, Tuhan sama bagi lingkup. Dia kata mana boleh. Rugilah Tuhan pertama buat, tiba-tiba dia bagi lingkup. Penat lah. Bagi Tuhan lain bagi lingkup. Dia faham kot tu. Kita jawab mudah balik lah. Kalau kita beli kereta, tiba-tiba orang curi kereta kita, bodoh lah kita. Nanya, orang boleh curi kereta kita. Kita ada bini, orang buat lari bini kita. Nanya. Mana kita lemah. Tuhan macam tu lah. Dia buat alam ni, huwa dhar, dia bagi mudarat, huwa nafi', dia yang bagi naf'an. Huwa al-qabid, huwa al-basit. Dia yang tahan rezeki, dia yang bagi rezeki. Tu yang kita faham. Hak ni tak ada pada generasi budak-budak kita kan. Pasal apa? Tak mengaji. Jadi nombor 1 kena tanam tuan-tuan, akidah. Yang kedua syariat. Ajar anak kita balik basic semayang. Kena buat balik. Masjid kena buat balik. Saya minta maaf, saya perhati tengok ambil semayang, kena kelelok yang semayang pun la ilaha illallah nasallallahu. Rukuk tak kena, sujud tak kena. Tu belum teh Fatihah lagi. Belum lagi. Banyak kerja kita nak kena buat bang. Jangan duk kata tak ada kerja. Esok bila kita depan menghadap Allah Ta'ala, baru kita menyesal sebab apa kita tak buat kerja seperti mana sepatut. Jadi kalau kita rasa boring hari ni, cek balik makna masa kita banyak yang kena buat kerja, yang tak buat kerja. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas raya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, diampunkan dosa kita dan keluar kita pada Ramadan ka yaumin waladatu ummuh, seperti mana dilahirkan oleh ibu kita hari itu, tidak ada dosa sebarang. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma laqad hamar rahmin wa min haqqa haqqa wa min al-batil badal. Alhamdulillah.